Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini saya akan sambung perbincangan kita, iaitu berkaitan tentang cukai sekaligus. Jadi kita nak lihat kesan perubahan cukai sekaligus terhadap keseimbangan pendapatan negara lah. Okey. So kita akan sambung sini. So yang ini kira siri yang ketiga lah. Kita nak lihat dari segi apa kesan apabila kerajaan menambah atau mengurangkan cukai terhadap keseimbangan pendapatan negara. Okey. Jadi sebelum saya sambung yang bahagian ni, saya nak refresh balik. Saya nak refresh semula cukai sekaligus. Kesan cukai sekaligus terhadap kita kata kesan terhadap C dan juga kesan terhadap S, iaitu kesan terhadap penggunaan dan juga kesan kepada tabungan. Sebenarnya yang ni kita dah bincang, cuma saya huraikan sekali lalu sebelum kita masuk bahagian ni. Okey, kita ingat balik kesan cukai sekaligus ni. Okey, kesan cukai sekaligus yang pertama sekali, dia tidak mengubah nilai MPC. So ingat ini. Cukai sekaligus ni ada cukai tetap lah. Kalau sukatan yang lama tu dia ada satu cukai lagi, cukai yang mana dia akan mengubah nilai MPC, tapi dah tak masuk dalam sukatan kita lah. Okay. Kemudian yang kedua, kesan terhadap keluk. Okey. Contohnya keluk AE, dia akan berubah secara selari. Itu yang penting ni. Begitu juga dengan kalau pendekatan AEY lah, kalau pendekatan suntikan bocoran, keluk bocoran tu S tambah T tu dia akan berubah secara selari juga lah. Okay. Dan kita akan lihat apa kesan terhadap cukai sekaligus terhadap keluk AE kita. Kalau pendekatan AEY ni saya padam lah. Okay, ambil note ni. Okay. Kalau pendekatan AEY, okay, keluk perbelanjaan agregat, okay, pendapatan negara. Okey. Jadi kita kata yang ni AE kosong. So apabila kerajaan contohlah, apabila kerajaan meningkatkan cukai T, okay, dia akan ada kesan kepada C itu. Sebab kita tahu cukai ini dia akan menyebabkan pendapatan boleh guna kita akan merosot. Jadi kalau kita tengok YD sama dengan Y tolak T. So YD adalah pendapatan boleh guna, Y adalah pendapatan, T adalah cukai. Jadi kalau kata T meningkat, kerajaan meningkatkan cukai, bermaksud pendapatan boleh guna bagi rakyat akan berkurangan. So oleh kerana dalam AE ni ada komponen C, ada I, ada G. Jika kita cakap tentang ekonomi tiga sektor, maka cukai dia akan bagi kesan di sini.
Di C itu perbelanjaan penggunaan. Dan apabila kerajaan menambahkan cukai, dia akan beri kesan pada C. C akan berkurang, maka AE pun akan berkurang. Maka dia akan menyebabkan keluk EE beralih ke bawah secara selari. Ingat ni konsep ni. So yang ni kena jelas lah ni konsep ni. Yang ni kita dah bincang itu. So maksudnya perubahan ni disebabkan apa? Perubahan ni disebabkan kerana perubahan C itu. Dan kita dah ingat dah dulu berdasarkan formula MPC kita dah olah. Maka jika kita nak menentukan perubahan C, kita akan cari perubahan C sama dengan MPC titik ni darab dengan perubahan T. So kita akan dapatlah perubahan C. So ingat formula ni. Ini penting. Ini penting. So ini basic dalam kesan cukai sekaligus ke atas EE. Dan bila saya hurai ini dan sebaliknya lah. Dan sebaliknya tu maksudnya kalau kerajaan menurunkan cukai, C akan meningkat, EE akan meningkat, maka keluk EE akan beralih ke atas. Konsep yang sama lah. Dan kita nak cari perubahan tu disebabkan perubahan C, maka kita guna formula ini. So yang ni yang penting. Perubahan AC sama dengan MPC darab dengan perubahan T. Okey, clear lah. Sebenarnya kita olah daripada formula MPC ni kan. Okey, sekarang ni saya ambil ni pendekatan AY. Sekarang ni saya tunjuk contoh pendekatan suntikan bocoran. Okey, ni tak masuk lagi dalam yang tajuk utama yang kita nak bincang ni. Ni saya refresh balik kesan cukai sekaligus. Okey, ingat ni formula suntikan bocoran. Okey, kalau macam dia ada keluk macam ni. Okey, dia ada keluk sampai ke negatif lah kalau dalam bahasa matematik tu kan. Okey, sekarang ni kita lihat dari segi kesan terhadap keluk S dan T, itu bocoran itu S tambah T. So yang ni bocoran, so jangan lupa yang ni S tambah T. Dan apabila kerajaan mengenakan cukai sekaligus, dia akan menyebabkan tabungan akan berkurangan. Itu apabila kerajaan mengenakan cukai, maka kesannya adalah tabungan akan berkurangan. Jadi kita tahu tabungan ni S dan ni. So jadi adalah keluk bocoran. Jadi apabila tabungan akan berkurangan, dia akan menyebabkan keluk ni akan beralih ke bawah secara selari. So dia akan jadi macam itu. Dan kita tahu penurunan ni, okey, peralihan keluk ini S0, kita katakan sini S1 tambah T. Okey, dia disebabkan oleh perubahan S. Okay. Jadi apa yang saya nak highlight di sini adalah formulanya, strukturnya sama macam formula bagaimana kita nak cari perubahan C apabila dikenakan cukai. Jadi nak cari formula C itu, formula S sama saja. Mana dia ni lah.
Oh, ada sini. Saya padam dulu sini. Okey, jadi perubahan S sama dengan MPS titik atom darab ni sama dengan perubahan T. Okey. So kalau kita nak lihat dari segi perubahan S disebabkan kerana cukai, maka kita guna formula ini. Yang tadi perubahan C ni MPS ni pula kecenderungan menabung sud. Kalau nak cari perubahan C, kena guna MPC lah, jangan guna MPS pula. Yang ni kecenderungan mengguna sud. So dia punya struktur formula dia sama. So kena ingat ni. Okey, jelas lah. So dalam kita dah bincang lah apa yang ni, dan saya refresh sekali lagi. Sekarang ni kita masuk bab yang kita nak bincang tadi, iaitu kesan perubahan cukai sekaligus terhadap keseimbangan pendapatan negara. Jadi saya akan bincangkan ni untuk kedua-dua pendekatan, itu pendekatan AEY dan juga pendekatan suntikan bocoran. Okey, sekarang ni saya padam yang ni. Tak boleh padam kuat-kuat. Stand ni nampak macam tak apa kukuh sangat kan. Saya terbalik pula ni. Okey. Jadi kita nak lihat yang pertama sekali, kesan perubahan cukai sekaligus kepada keseimbangan pendapatan negara. Okey, sekarang ni pendekatan AEY. Okey, ini yang pertama. Okey, sekarang ni sedikit dulu. Aggregate pendapatan negara. Nanti awak lukis label bagi lengkap lah. Saya tulis ringkas-ringkas ya. Dalam RM juta tu semua kena ada tu. Okey. Y sama dengan AE kan. Kemudian keluk AE kosong. Okey. Katalah sekarang ni kita bincang dalam ekonomi 3 sektor. Jadi kita akan yang ni kita tulis bagi ikut AE kosong sama dengan C kosong tambah I tambah G. Okey. So yang ni titik keseimbangan. Okey. Katalah E kosong. Okey. Ini keseimbangan pendapatan negara itu Y kosong. Boleh. Okay. So yang ni kalau nak lukis keseimbangan basic dia macam ni lah. So ni dia kata AEY lah. So awak ni fingertip lah, awak kena ingat lah. Jangan lupa lah ni bagaimana nak melukis keseimbangan pendapatan negara. Okay, sekarang ni katalah cukai tetap atau cukai sekaligus ni ditambah. Okay. Katalah kerajaan menaikkan cukai. Okey, jadi apa kesannya? Okey, kesannya C akan berkurangan, dan kesan yang ketiga di segi teluk, AE akan beralih ke bawah secara selari. Yang tu. Dia akan beralih ke bawah secara selari. So kalau dari segi lukis ni kita boleh lukis itu. Okay, so dia akan jadi sini AE. Kita nak simbolkan apa? Kita boleh simbolkan AE1 ke apa? Sini akan jadi C1 tambah I tambah G. Okey.
maka C kosong akan jadi C1. Itu. Dan kita akan dapat keseimbangan yang baru di sini, iaitu E1 dan keseimbangan yang baru Y1. Maka pendapatan negara akan berkurang daripada Y0 kepada Y1. So ini kesan dia. Ini kesan cukai sekaligus ke atas keseimbangan pendapatan negara, pendekatan AEY. Okey. Dan sebaliknya lah. Dan sebaliknya tu maksudnya, jika kerajaan mengurangkan cukai, mengurangkan cukai, kesan pun kepada C, C akan meningkat dan AE akan beralih ke atas. Baikkan jadi macam ni. Sini akan jadi AE2, kita letak AE2. Sini akan jadi C2 tambah I tambah G. Itu. Okey. Dapat keseimbangan di sini, kita label kata E2. Keseimbangan di sini. Okey. So basic rule dia ni. Basic rule dia ni. Okey, boleh. Soal ringkas. So senang saja. Kalau kita ingat basicnya ni, ingat basic konsep ni. Kalau kerajaan menaikkan cukai, kesan ni. Kalau kerajaan menurunkan cukai, kesan ni. So inilah kesan directly kepada Keluk dalam pendekatan AEY. Okey. Sekarang ni saya nak move kepada kesan cukai sekaligus ke atas gambar rajah. Pendekatan yang kedua itu suntikan bocoran. So saya akan padam yang ni, saya akan tunjuk yang pendekatan suntikan bocoran. Okey. Okey, sekarang ni pendekatan yang kedua. Pendekatan yang kedua itu suntikan bocoran. Soal ringkas kita tulis J sama dengan W kan. J ni suntikan kan. Ada setengah sebut bocoran suntikan. So tak kisah kan. Okey, sekarang ni saya lukis pendekatan suntikan bocoran. Jadi kita nak lihat apa kesan perubahan cukai sekaligus kepada Keluk suntikan bocoran. Okey. Okay. Yang paling mudah sekali, yang paling mudah sekali Keluk apa? Keluk suntikan lah kan. Keluk suntikan, letaklah sini. Okay. Ni I tambah G. Ni S tambah E. Okay. Jadi kita dah bincang cukai ni dia akan memberi kesan kepada
tabungan. So yang ni S ni kita labelkan pada S kosong. So jadi keseimbangan asal E kosong tarik ke bawah sehingga kena dengan paksi ni, paksi pendapatan negara ni Y kosong. So yang ni adalah peluk keseimbangan pendapatan negara, iaitu pendekatan suntikan bocoran. So ingat ni, dalam keseimbangan pendapatan negara ni ada 3 kaedah, 3 pendekatan. Kita akan lihat dari segi pendekatan AEY, pendekatan suntikan bocoran, pendekatan ADAS. So ADAS kita belum masuk lagi. So sekarang ni kita masih lagi berbincang dalam pendekatan keseimbangan pendapatan negara, iaitu AEY, dan juga pendekatan suntikan bocoran bagi ekonomi 3 sektor. So kita belum masuk lagi ekonomi 4 sektor. Okey. Sekarang ni kesan dia, apabila kerajaan meningkatkan cukai, apabila kerajaan meningkat cukai, dia akan beri kesan kepada S itu. Jadi S tabungan kita apabila cukai sekaligus ditambah oleh pihak kerajaan, fungsi bocoran akan beralih ke atas secara selari. Apabila cukai dikurangkan, maka fungsi bocoran beralih ke bawah secara selari. Sekarang kita lihat dari segi peningkatan cukai dulu. Apabila cukai ditambah, fungsi bocoran akan beralih ke atas. Dia akan memberi, sebab apabila kerajaan menggunakan cukai, bocoran akan berkurangan. Bocoran akan berkurangan dan teluk akan beralih ke atas. Jadi kalau lukis teluk, jadi S1 tambah T. Jadi kita tambah E1, sini Y1. Begitu. Dan jika kerajaan mengurangkan cukai, maka kesannya AS, perubahan AS akan meningkat. Dan ini akan menyebabkan telur itu akan beralih ke bawah secara sedari. Dia akan jadi macam ni. Jadi sini ada S2 tambah T. Sini kita tambah macam tu. Yang paling penting sekali apabila soalan kuantitatif diberi, so jangan lupa nak kira perubahan S sama dengan MPS darab dengan perubahan T. So kita akan lihat untuk soalan contoh yang selanjutnya, iaitu perubahan S. Bagaimana kita nak tentukan perubahan S? Kita akan lihat dari segi MPS darab dengan perubahan T, iaitu kecenderungan menabung sud. Kecenderungan menabung sud kita darab dengan perubahan T. Jadi saya akan tamatkan pengajaran sini. Saya akan buat siri video yang seterusnya berkaitan dengan soalan contoh, berkaitan tentang kesan cukai sekaligus ke atas keseimbangan pendapatan negara. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.